Tiga keluarga terbunuh selepas kereta dinaiki mereka bertembung dengan lori pasir. 19 maut manakala 3 lagi cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Syamimi binti Azman bernombor metrik 277131. Kod subjek SSWT 1033A. Nama subjek isu-isu dan polisi sosial. Nama pensyarah Dr. Nur Azizah binti Ahmad. Anda pasti dengar di situ ada kemalangan, di sini ada kemalangan. So, apakah definisi kemalangan jalan raya tu? Okey, jom saya ketahui apakah itu definisi kemalangan jalan raya. Kemalangan yang melibatkan pelanggaran antara kenderaan secara tidak disengajakan atau pemandu yang hilang kawalan ke atas kenderaan yang dipandu sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian. Antara faktor-faktor yang berlakunya kemalangan jalan raya, yang pertama, pertambahan bilangan kenderaan. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa bilangan kenderaan di jalan raya semakin meningkat kerana bagi pendapat manusia, pada zaman sekarang kenderaan amatlah penting bagi mereka untuk memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, kesesakan lalu lintas. Pembangunan dan kemajuan yang dicapai oleh negara ini adalah pesat, terutama sekali yang tinggal di kawasan perbandaran. Kehidupan masa kini telah mengubah cara hidup rakyat di negara ini, terutama yang setiap warganya bergerak dengan cepat kerana masa itu adalah ibaratkan emas. Maka tidak hairanlah ramai yang mengejar, bersaing dan berlumba untuk sampai ke destinasi secepat yang mungkin. Akibatnya, risiko untuk berlaku dan mendapatkan kemalangan adalah tinggi. Ketiga, kecuaian pengguna. Pengguna jalan raya bukan sahaja mengamalkan sikap berhati-hati, malahan sengaja melanggar peraturan dengan memandu melebihi had laju yang telah ditetapkan. Tahukah anda apakah kesan-kesan kemalangan jalan raya? Jom kita ketahui kesan-kesan kemalangan jalan raya. Kesan-kesan kemalangan jalan raya yang pertama, kerajaan mengeluarkan kos yang tinggi. Kemalangan jalan raya yang melibatkan kenderaan-kenderaan yang besar yang menyebabkan kadar kerugian yang banyak, terutamanya sekiranya kemalangan melibatkan golongan belia. Malahan wang yang disimpan akan terbuang begitu sahaja kerana digunakan untuk membaiki kerosakan pada kenderaan. Kedua, kematian dan kecacatan. Kebanyakan mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya, majoriti akan merempuh ke alam maut kerana kecederaan parah, terutamanya pada bahagian kepala. Terdapat sebahagian yang mengalami kemalangan yang masih selamat tetapi mengalami kecacatan seperti tangan pudung, kaki dipotong atau buta dan juga hilang ingatan. Ketiga, perbaikan kualiti jalan raya. Kadar kemalangan jalan raya yang berlaku pada hari ini telah memberi impak kepada semua pihak, terutamanya JPJ. Ia merupakan salah satu jalan penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat agar pihak berkuasa mengambil tindakan untuk membaiki jalan raya yang telah rosak. Tahukah anda bagaimana langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya? Jom saya tunjuk apakah langkah-langkahnya. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang yang diamalkan di Jepun wajar dicontohi. Contohnya, di Jepun apabila berlaku kemalangan, kedua-dua belah pihak iaitu yang melanggar dan ataupun yang dilanggar terus dikenakan denda yang tinggi tanpa mengira sesiapa yang bersalah. Mereka kemudiannya dibicarakan di mahkamah kemalangan jalan raya pada kadar yang segera. Memperbaiki jalan yang rosak. Keadaan jalan yang berbahaya perlu diperbaiki agar kemalangan jalan raya dapat diatasi. Contohnya, seperti jalan yang selekoh tajam hendaklah diluruskan agar senang dilalui oleh para pengguna. Manakala jalan yang bercerun tinggi pula
perlu direndahkan. Selain itu, tanda-tanda isyarat di jalan raya perlu dikemaskan dan kemudahan tertentu hendaklah dibina seperti jejantas, laluan penjalan kaki dan sebagainya. Hal ini bagi memudahkan pengguna melintas jalan dan mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Ketiga, meletakkan papan tanda yang besar, jelas dan mudah dilihat. Bagi mengelakkan kemalangan jalan raya terus berlaku, pihak berkuasa juga perlu meletakkan papan tanda di tempat-tempat yang strategik bagi memberikan amaran kepada pemandu tentang bahaya jalan raya di hadapan mereka. Dengan ini, membolehkan pemandu agar mengurangkan kelajuan kenderaan yang dipandu oleh mereka. Akta Kemalangan Jalan Raya itu Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 iaitu Akta 133. Digubal oleh Parlimen menurut Fasal 4 Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan mengenai segala peruntukan dan undang-undang berhubung dengan jalan, parit dan bangunan di kawasan pihak berkuasa tempatan di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu Akta 333 mengenai pengawal selian kenderaan motor dan lalu lintas di jalan raya dan juga berkait rapat dengan jalan raya dan kenderaan yang membuat peruntukan perlindungan terhadap pihak ketiga terhadap risiko-risiko. Selain itu, Akta Institusi Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 iaitu Akta 748 mengukuhkan kewujudan MIROS sebagai sebuah pertubuhan perbadanan memberi kuasa serta perlindungan undang-undang kepada institusi berkenaan. 60 seksyen yang di mana telah mula berkuat kuasa iaitu mulai 15 Julai 2012. Jelaslah bahawa semua pengguna jalan raya hendaklah memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya berlaku. Dengan ini, semua pengguna jalan raya mestilah mempunyai sikap berhemah ketika memandu dan sentiasa mematuhi segala peraturan di jalan raya. Bak kata pepatah Melayu, biar lambat asal selamat.